Recording, okey dah. Madam nak terangkan pada kamu semua pasal yang assessment kita yang ada perubahan sebab kita nak support library lah. Okey, nampak tak apa yang sedang Madam present ni? Madam tunjuk ni? Nampak, Madam. Okey. So kita kena ingat, okey, kita ada orang kata beberapa task, okey, ataupun continuous assessment yang perlu dibuat untuk mendapatkan, untuk lengkapkan kursus ni lah. So sebagaimana yang kamu tahu, Madam ada suruh buat e-book review tu, betul tak? Ada tak? Ada, Madam. Ada, Madam. Macam, okey, e-book review ni Madam tukarkan daripada kamu punya report kepada e-book review. Aci tak agak-agak? Boleh ke? Boleh, Madam. Sebab sebab bila tengok macam tu Madam rasa macam tak apalah, buatlah e-book review sebab library lah dia call Madam. Kamu tahulah sekarang kan library kan orang tak datang. Jadi macam dia orang macam perlu mencari sebab untuk mewar-warkan lagi servis dia. Faham tak? Library ni maknanya orang kata library kan penting untuk universiti, betul tak? Tapi bila dah semua pelajar dah tak ada dalam kampus, memang library ni tak diguna pakai. So mereka ni perlu aktif lah. Jadi dia contact lah Madam untuk macam boleh tak buat e-book review lah, maknanya buat, tapi diorang akan bagi duit buat pertandingan. So satu student akan buat 5 e-book. Kalau macam kamu baca-baca sikit, lepas tu kamu tulis je sebab apa, baca je lah sinopsis apa semua tu kan. Cari je buku apa-apa yang berkaitan dengan sustainable development, lepas tu review. Tak silap Madam, ada tak Madam hantar guideline dia dekat dalam group? Ada tak yang Madam hantar tu? Ada tak? Ada. Ada tak? Dia macam grup WhatsApp tu, PTA lah daripada Perpustakaan Tengku Anis. Dia suruh buat ambil 5 review, 5 e-book, lepas tu review, lepas tu buat video, lepas tu kena hantar lah, kalau menang dapatlah 200, macam tu lah, dapat sijil. Mereka rasa okey juga kot, betul tak? Okey tak kalau buat macam tu? Okey je, Madam. Itulah, sorry lah sebab Madam rasa macam perlulah untuk kita support. Lepas tu, so benda ni pula tiba-tiba macam dah suddenly, kita macam baru tahu benda tu sebenarnya patutnya pada bulan 3. And then dia lah yang suggest pada Madam, dia kata apa kata kalau buat assignment and bagi markah tu. Madam fikir betul jugalah, nak support lah library, lagipun okey je lah kita baca buku-buku sustainable development. So deadline dia adalah pada week ke-8. Okey, 31 Mei 2021. Okey tak? Tak lama dah, macam dalam lebih kurang dalam 2 minggu. Jadi Madam nak kamu freekan masa, kamu cari buku. Nantilah, boleh tak? Hari ni kita belajar, nanti hujung minggu ni kamu start cari-cari buku, buat review sikit-sikit. Okey, baca guideline dia. Boleh tak nanti? Ke tak faham sangat? Sekejap je, Madam baca sekejap daripada yang library hantar pada Madam, yang Madam hantar jugalah. Itu Madam dah Madam taklah serius sangat, tapi lepas tu dia cakap AM langsung tak ada penyertaan, macam sian lah pula, tapi tak apalah. Okay, ni dia message dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam Ramadan al-Mubarak. Berita baiklah, okay, layari. Dia nak macam, kamu tahu tak macam mana nak pergi kat library secara online. Kalau buat je library online UiTM, ada lah. Lepas tu ada bahagian e-book lah, database lah, apalah, kamu pergi kat e-book. Okay. Berita baik kepada semua warga UiTM. Madam kunci pintu sebelum mari dah tu. Okey, layari, baca, ulas, promosi, rakam, video dan daftar. Okey, 5 langkah mudah untuk memenuhi hadiah wang tunai. Tak banyak pun, RM150, tapi tak apalah kan. Sambil-sambil dapat markah. Jom daftar program galakkan membaca, Read at UiTM Top 5 Best E-books My Choice. Maknanya pilih 5 buku yang ada sangkut paut dengan PAD 350. Lepas tu, dia sebenarnya daripada 28 Mac hari tu dah. Tapi Madam ni macam kita baru tekan betul-betul sekarang. Dan kita jadikan dia sebagai 10% kalau kamu berjaya buat. Okey, itu macam ni, kalau kamu menang, kamu kalah, itu hal lain. Assignment kita 10% tu kita punya, okey? Dah confirm dah dapat tu. Tandingan terbuka kepada staff dan pelajar UiTM. Okey, korang lah. So, cari buku dekat
https Kelantan library.uitm.edu.my. So kat sini ada dia punya link. Pilih our collection, tu ambil digital collection, e-book. So kamu faham kan sekarang ni buku fizikal atau buku yang sebiji tu tak boleh dah nak kamu nak tengok sebab kamu tak boleh masuk kampus, betul tak? Sekarang ni pula kampus kan macam tak dibenarkan masuk secara tiba-tiba. Rupanya dah ada dah kluster UiTM kat Shah Alam tu. Banyak dah kat Shah Alam ya. So sebab itulah terpaksalah TNC secara tiba-tiba tak bagi pelajar masuk. Mereka tahu ramai yang macam kecewa, mereka baca status-status MPP, tapi mereka rasa yelah daripada jadi kluster UiTM pula kita dah lah ramai kan, dan semakin teruk. Kamu tengok kematian sekarang 45 orang. So tu yang dia tak bagi masuk tu. Okay. So kamu pilih dekat digital collection, okay, dekat e-book, okay, video. Okay, so video masa tu kamu perlu ada maklumat macam ni. Okay, siapa kak, nama, fakulti, part berapa, okay, dia tahulah fakulti kebanggaan kita tu FSPPP. Lepas tu so beritahu 5 tajuk ibu yang kamu pilih, lepas tu kamu ulas kandungan, okay. Tak apalah, IMBM pun tak apa kot. Promosi kenapa pengguna lain patut membaca e-book tersebut. Okay. So, kenapa kamu rasa lain? So, benda ni Meda boleh publish nanti. So bagus Meda rasa budaya membaca ni kan. Durasi rakaman video sekitar 2 hingga 5 minit. Kamu buat-buat je, nanti Meda tengok. Meda akan nilaikan lah. Okay. Video yang lengkap boleh dihantar dengan mengisi borang pendaftaran di http short URL adalah tu dia punya pendaftaran tu. Okay, kamu isi laporan, jangan lupa minta rakan-rakan dan teman untuk like video anda di PTA. Nanti dia akan letak video kamu dekat PTA YouTube channel. Siapa paling popular akan memenangi penyertaan fakulti paling aktif. Faham tak? Okay, mula sekarang ni siapa yang dah start cari buku ke tak cari lagi? Siapa yang dah start cari buku? Dah start cari buku tak? Ke korang masih? Madam, buku Ya. tu kena berkait dengan PAD 350 tu. Contoh Meda bagi tunjuk contoh. Boleh tak Meda tunjuk contoh? Okay, nampak tak? So kita Meda biasa library UiTM Meda buat macam tu je. Okay. So pergilah kat Pustakaan Tengku Anis. Okay, Pustakaan UiTM Kelantan. Sebab dia, pustakaan ni dia akan ada hits dia. So kita kena pergilah. Okay. So, kat mana tadi dia cakap? Search keywords, our collection. Kat sini, pergi kat sini. Nampak tak yang Meda tunjuk ni? Nampak Madam. Physical collection. Memang tak ada dalam buku ni. Mana korang perginya, kan? So, digital collection. Okay, ambil ni, e-book ni. Okay, nampak tak sini? Online database. Even kat sini kamu nak cari Pasius, semua ada, benda-benda semua ada sebenarnya. Okay, jangan ingat walaupun kita tak dapat duduk kat kampus, kita tak boleh nak pergi kat library. Kita ada. So e-book adalah benda yang sangat popular sekarang, iaitu buku tapi dalam bentuk soft copy, dan semua pelajar UiTM sebenarnya berhak nak dapatnya. Okay, bolehlah cari kat sini. Okay, try kita tengok ya. Sustainable development. Okay. Sustainable development. So bukan setakat buku dekat ni je. Satu sistem UiTM punya buku kamu boleh cari. Nampak ni kat India kan. Publish 2013. Lepas tu The Green Debates. Banyaklah buku dia. Sustainable development. Ni Get Full Text. Okay, institution and sustainability. So asal ada sustainable development tu, Madam dah orang kata, Madam boleh terima. Sangat banyak buku sustainable development. Kalau kamu tak nak pening, kamu carilah buku yang kiranya tak serabut ke kepala otak kamu lah. Okay, so ambil Get Full Text. Okay, kamu kena masukkan lah. Macam Madam, nombor pekerja lah. So 66148. I accept. Kalau kat luar dia kena buat macam ni lah, submit. Okay. Save je lah. Kena buat semula. So kalau macam ada masalah, need help ni, cakap je saya tidak ada, saya tidak boleh log in ke apa ke.
Yang penting kena login lah. Sustainable development. Okay, katakan. India ni. Ush. Madam, Ya. kena 5 lah buku tu madam. E-book tu. Kena 5, tak apa. Madam faham mesti macam, ya Allah banyaknya 5 madam. Tak apa, kamu baca-baca sinopsis, kamu review je. Kadang-kadang kita boleh je cari review dia tu dekat mana. Dekat Niha ke, dekat dalam internet-internet lain, buku tu pasal apa. Asalkan kamu membaca, itulah dia punya, orang kata dia punya dia punya apa, sebab musabak dia buat macam tu. Nampak? Bila kita download di PDF boleh je nak download, tapi of course lah buku kamu 200 page, 300, yang ni lagi lah 622 page. Selok kera juga kita nak membaca. Samila Banerjee buat dah, India kan. 100. Madam, Ya. madam. Ya. Dia ada berapa word kena buat? Patah perkataan. Dia tak payah word, dia video Ikut. korang. Dia video je. Video je. Macam ni, hi, my name is Tasha, my name is Zafira, my name is siapa-siapa. Okay, today I have saya sudah memilih 5 e-book daripada Digital Collection UiTM Kelantan, Perpustakaan UiTM Kelantan. So buku pertama adalah saya telah memilih buku daripada Samila Banerjee kan, yang bertajuk Development and Sustainability. Okay, buku ni sangat bagus sebab Madam rasa bahasa Melayu tak apa kot. Madam pun boleh je lah terima bahasa Melayu, tak apalah. Asalkan korang membaca dan cari benda-benda yang ni So, nampaklah buku ni kalau macam dah 622 mungkin korang tak like. Okay, dalam kamu tulislah sikit, maknanya orang kata video tu kamu edit sikit, macam cakap lah. Okay, dalam buku yang sangat tebal ini kita ada banyak chapter, iaitu dia cakap pasal, kebanyakan dia cakap pasal teori-teori di India, sustainable development di India. Bacalah sikit-sikit untuk orang kata nak bagi dia kamu faham, okay. Ataupun katakan kamu rasa serabutlah bahasa Inggeris, carilah bahasa Melayu, tak apa, Pembangunan Lestari kan, mungkin kita lebih faham lagi. Ni Indonesia, kalau Indonesia mungkin kita lebih faham. So basically cari je, okay, boleh tak? Boleh ke kelas? Media harapkan pada semua. Boleh madam. Ya. Carilah buku. So yang tu Medak akan bagi 10% lah. Kalau Medak rasa puas hati tengok video kamu, bagi je terus 10% full mark. Okay. So satu lagi AMSAI project, Medak nak suruh kamu masuk. Yang ni tak berat sangat. Kamu cari je gambar yang berkaitan dengan fundamental sustainable development. Nanti kita buat pertandingan. Mana siapa yang vote gambar pada yang ni DPEC akan uruskan lah. Kamu cari je lah gambar apa-apa yang berkaitan dengan sustainable development. Dia nak buat pasal fotografi rasanya. Bolehlah carilah gambar mana-mana. Okey tak? Boleh tak? Okey. Madam, AMSAI tu minggu berapa? AMSAI minggu berapa? Minggu ke-12, Nabil kata. Yang ni AMSAI week 12. Nanti DPEC akan keluarkan tarikh dia. Boleh? Yang ni AMSAI lah. So kita maknanya join AMSAI lah. Boleh ke? Ke kamu rasa terbeban? Boleh madam. Ya, buat je lah. Madam rasa je fotografi, tak silap madam. Fotografi. So ambil lah gambar alam-alam sekitar. Apa gambar tu maknanya kalau kita tengok dia macam beri impact yang sangat ni lah, yang sangat macam katakan kamu nak letak gambar orang keadaan tercemar ke apa ke, tak kisah, kita akan buat pertandingan. Okay, so nanti semua budak-budak AM apa semua akan like tengok gambar mana, so nanti kita akan pilih pemenang. Yang ni pun Medan rasa individual task kot, tapi Medan rasa tak ada masalah kot sebab gambar je. Boleh tak? Boleh tak kalau Medan harapkan kamu semua berkreatif sikit? Boleh ke? Boleh madam. So Medan tak cakap, Medan rasa dah tak payah dah. Tak payah dah buat pasal, tak payah buat report, tak payah. Jangan beritahu cawangan lain pula Semua just buat presentation je. So there will be no report lah, kamu akan hantar sebab dia dah jadi yang kat sini. Boleh Boleh Alright.
Okay, so midterm test pula group project tu ni, ni presentation lah yang ni akan berlaku lepas lega-lega semua kita akan buat presentation. Media percaya kamu semua dah ada dah sustain, betul tak? Apa tajuk assignment kita? NGO atau any organisation yang mengamalkan ada sustainable, ada ciri-ciri sustainable tu. Yang dia ada 17 tu. dia ada SDG yang dia buat, betul tak? So kita ada berapa SDG semua? 17, betul tak? 17. So cakaplah katakan kamu pilih CIMB. Okay, so ataupun tak kisahlah NGO Greenpeace ke apa, kamu rasa yang ni dia buat SDG 1 dengan SDG 3 ataupun dengan SDG 7. Kamu elaborate kan tu je lah. Yang ni presentation macam biasa, kamu buat presentation, record. Diam sikit lah. Tengah betul lah. Sekejap Diam, apa tengah mengajar soalan dengar satu UiTM dia. Senang gak? Pening kepala, itulah kalau work from home. Lepas tu buat presentation, kamu record lah presentation, video presentation. Nanti masa present tu buat je, maknanya orang kata present tu kita dengar je YouTube, lepas tu Q&A session. Simple je sebab korang pun tak ramai sangat kan. So tu dan tengok kamu pun dah pilih-pilih dah NGO mana, tak kisahlah organisasi mana. Lepas tu midterm test ni, yang ni group task, yang ni individual task. Yang ni akan masuk akan dibuat pada week 12 dengan week 13. Yang ni memang bertulis essay supaya nak latih kamu semua untuk ni lah final test, sebab final test memang totally essay dah. Seperti mana Media cakap, dia dah tak buat ABC, tak ada dah. So Media rasa better kot kalau essay, sebab kalau ABC salah betul-betul. Okay, so midterm test ni dia akan keluar chapter at least sebab midterm. Okay, dia akan dibuat orang kata selepas minggu ke-7, selepas separuh kita belajar. So chapter yang keluar pun adalah chapter berapa yang kamu rasa nak keluar ni? Chapter 1 till 4. Dan final test kalau tak silap madam, chapter yang keluar, sebab itu kita ada bincang lah dengan RP. Dia ada short essay dengan long essay. So kalau dia ada part A dengan part B misalnya part A dengan part B. Kalau part A dia keluar chapter 6 dan 7. So yang ni kamu kena wajib jawab. Okay, dia lebih kurang macam PAD 390 lah part A. So kita akan gabungkan dua soalan. So kamu wajib jawab, soalan 6 dan 7 wajib baca. Yang ni boleh pilih lah. Okay, answer to only gitulah. Okay, so ni datang daripada chapter 1, 2, 3, 4. Bukan, chapter 1, 3, 4, 5. Okay. Chapter 1, 3, 4, 5. So midterm test masuk chapter berapa Sekejap. Chapter midterm test masuk 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tapi dia at least kena masuk 4 chapter lah. Okay. So menengok kamu rasa nak masuk chapter berapa ni midterm test ni? 1, 2, 3, 4 ke mana? 1, 2, 3, 4, 5. So 2 tak ada. 8 pun tak ada. Tapi tak apalah, basically macam ni lah. Alright. By NGO ataupun any organizations. Okay. Clear tak apa yang madam tulis kat sini? Ya, madam. Okay. Sorry. Video
Upload in YouTube. Okay, ni video upload in YouTube. Lepas tu present Q&A session. Tapi masa ni Madam haraplah kamu pakai baju yang proper lah. Maknanya masa session tu kita betul-betul macam presentation dalam kelas. Boleh ke? Dulu ingat lagi Madam budak kau main pakai cap ke belakang lah. Okay. Tu tak nak lah kita, kalau boleh tak nak lah macam tu Even sekarang kalau nak masuk check essay lah kot. Kalau nak masuk NIHA pun, kos lain macam law, dia orang akan interview pelajar-pelajar. Takkanlah kamu nak pakai tak semenggah kan, walaupun duduk kat rumah, so kena belajar-belajar lah. Okay, so yang ni kamu faham ke? Nanti Madam akan hantar dalam grup, boleh ke? Boleh, Madam. Boleh, Madam. So sekarang kita kejar dulu yang book review ni, boleh tak? Sebab kalau yang setakat fotografi ni tak susah sangat, pilih je gambar mana-mana, tapi mana kamu ambil gambar tu kena beritahulah. Okay, so kamu kejar dulu buat e-book 5 ni. Kalau kamu rasa macam susah ke, berat ke, tips Madam, baca je kat depan, kat kulit dia ataupun kat belakang tu, buat review tapi cakap buku ni bagus sebab saya rasa ada chapter macam ni. So ini sangat membantu dalam subjek PAD 350 saya. Okay, tak apalah Okay, boleh ke kalau Madam suruh buat yang ni sebab nak bantu library, kesian juga. Okay, alright. Okay, kita pergi kepada chapter topik 6. Okay, ready class? Ready, Ready Madam. everyone? Ready, Madam. Sedih je suara. Ya Allah, kenapalah Madam suruh aku buat benda-benda macam ni. Ni bagus korang on camera ni. Semedan lah ni suruh on camera bagus korang mesti Madam ni. Madam Snap. Letak sini. Alah. Alright. Okay, kita pergi kepada topik 6. Boleh Okay. Obstacles. Okay. Obstacles in sustainable development ataupun kita panggil sebagai apa benda yang menghalang. Obstacles ni dia sama juga masuk dengan barriers, hurdles, macam itulah. Okay, makna benda yang jadi susah nak capai sustainable development. Itu adalah chapter yang kita akan belajar, benda yang kita akan belajar dalam topik 6. Okay, kalau kamu tengok kat sini, dia ada beberapa obstacles yang telah dikelaskan mengikut aspek-aspeknya, iaitu the first one is the politics, and then in terms of economy, in terms of social, in terms of culture, and then in terms of technology. Kalau kamu tengok dalam slide, dia simple je, tapi kalau kamu tengok dekat dalam nota Madam, kamu akan tengoklah gambar-gambar apa dan macam-macam lagi lah. Untuk topik 6 tu dia lebih panjang sikit lah, supaya kamu membantu kamu untuk buat untuk elaborate dengan lebih panjang lagi. Okay, so Madam buat panjang-panjang lah supaya kamu lebih faham dan banyak benda yang kamu boleh baca dan tahu. Alright. Okay, so di akhir chapter ini kita mengharapkan pelajar-pelajar fahamlah apa yang dimaksudkan dengan halangan untuk mencapai sustainable development. Penting untuk kita tahu halangan, sebab kalau kita tak tahu masalah, macam mana kita nak hadapi masalah itu dan seterusnya mencapai orang kata penyelesaiannya. Okay. Okay. Obstacles in sustainable development. Iaitu yang pertama sekali dari segi aspek politics. Why sometimes kita nak capai sesuatu yang bagus tetapi ini ada masalah dari segi politics. Okay. Contohnya lah macam sekarang kan. Sometimes orang kata masalah politik ni memang banyaklah terjadi. Nak negara kita ni lagilah memang berada dalam kacau bilau politik. So baru-baru ni student Medaga ajar PAD 120. Student tanya, adalah soalan assignment tu. Adakah demokrasi di Malaysia sudah mati? Berikan jawapan. Madam macam tak pernah ada soalan assignment kan. Madam pun berilah kat student. Lepas tu student jawab, yes, demokrasi di Malaysia sudah mati kerana parlimen dilarang untuk bersidang. Tidak boleh bersidang. Macam ya Allah, habislah aku ni. Kalau budak AM ni jawab lantang-lantang sangat, tak pasal PP kena panggil kan. Tak boleh sangat kita nak cakap pasal politik kalau kat UiTM ni. Itu satu benda yang kamu kena faham Lepas tu Madam macam, oh takutnya tukar soalan assignment. Tak payahlah ngada-ngada. Dia kata buat je ciri-ciri demokrasi. Macam itulah. So politics ni memang
Tak boleh nak kita nak apa, kita tak boleh nak deny ataupun kita tak boleh nak nafikan banyak masalah ataupun halangan yang terjadi kerana politik. Okay. Okay, contohnya nak menyelesaikan climate change. Masalah sekarang ni panas tak? Panas tak korang sekarang? Panas ke tak panas? Panas. Sangat panas. Tapi semalam dah hujan. Panas Medan. Tapi dah hujan ke semalam? Besar hujan dah semalam. Misha kata mellow hujan. Orang panasnya rasa Macam macam tu. ha? Kota Baru tak hujan ke? Kat Terengganu rumah hujan saya. tak? Inilah masalahnya nak belajar ODL ya, internet pula. Okay, so nak mengatasi masalah perubahan iklim ni memerlukan ahli-ahli pemimpin politik semua untuk mengambil tindakan sekarang. Walaupun kesannya tu mungkinlah tak nampak sekarang, dia akan datang lama. So sometimes orang tak nak nampak benda tu kalau benda tu tak nampak sekarang. Okay, so it depends on the ahli pemimpin-pemimpin politik ni untuk bergerak sekarang. Okay, the uncertainty of many aspects of climate makes assessing the political risk of action and strategy to tackle unpredictable problems hard to establish. Maknanya kita nak nampak masalah yang yes, memang sekarang kita rasa panas, tapi sebenarnya dia punya kesan tu akan kita nampak dalam berpuluh-puluh tahun lagi atau mungkin ratusan tahun lagi. Sometimes kita ni nak something yang quick ataupun orang kata quick cash. Orang panggil quick cash ni maknanya orang kata benda yang buat hari ni esok nampak dah. Sebab rakyat mana nak tunggu. Orang kata rakyat mana suka dengan benda-benda yang lambat nak nampak ni. Jadi pemimpin politik ni sometimes dia nak tackle hati pengundi dia buat benda yang nampak. Okay, so nak buat benda-benda yang pasal climate ni susah nak nampak sebab benda tu lambat lagi nak nampak kesan buruk dia. Okay, so tindakan-tindakan on climate change requires a strong role for governments in intervening in public life and business operations. So kita tahu kenapa berlakunya perubahan iklim yang teruk ni adalah kerana daripada perbuatan manusia juga, betul kan? So sometimes kerajaan ni dia perlu masuk campur dalam kehidupan rakyat dan bisnes-bisnes tu lah. Okay, so of course lah orang macam tak suka apabila kerajaan macam masuk campur hal-hal bisnes, okay, sebab dia tak nampak lagi efek tu. So pemimpin politik tu dia akan jadi tak popular. So ini menakutkan lah sebab dia takut dia tak diundi lagi. Okay, complex negotiation. The political challenges of climate change also need for political leaders to work internationally in often complex negotiation. Kalau kamu nak tahu juga, ianya perlu sangat untuk bawa suara ke peringkat antarabangsa. Okay, so kalau tak kena negotiate. Kalau tak benda ni tak akan terjadi. So obstacle yang pertama adalah pemimpin kita. Okay, kebolehan pemimpin kita untuk bawa agenda sustainable development ni. Kalau mereka tak bawa, memang tak jadi ke mana. Pemimpin kan. Okay, so antara masalah-masalah dari segi politik adalah inadequate economics. Sometimes kita nak maintain berapa peratusan hutan, tapi dalam masa yang sama rakyat kita pun miskin, perlu tarah hutan untuk dijadikan kawasan pertanian ataupun pembalakan untuk pendapatan. Okay, so maknanya kita jadi macam mana ni? Okay, so bukan senang nak jadi pemimpin maksudnya. Maksudnya orang kata dia kena buat keputusan sama ada nak mementingkan macam ni orang kata kena win-win situation lah. Sebab tu lah bila kita jadi pemimpin ni kita jangan, ataupun kita ni kadang-kadang jangan sedap je nak cakap, sebab menjadi pemimpin is a very hard work, benda yang sangat susah, a very hard difficult task. Okay, sebab kita nak memastikan ekonomi cukup, dalam masa sama kita nak sustainable lagi. Okay, social and environmental methods for policies, nak buat kaedah-kaedah yang terbaik, nak mengeluarkan polisi-polisi yang terbaik. Plans and project are the major barrier combating the implementation of sustainable development. Okay, dan sustainable development ni biasanya tidak boleh buat di dalam negara yang sedang berperang. Okay, sebab dia ada masalah lain lagi. Contohnya macam Palestin, dia nak memikirkan pasal kemiskinan. Memang miskin lah, bukan setakat miskin, tak bahagia, tak gembira, hunger, betul tak? Miskin tu memang ya dah. Okay,
peace, lagilah jauh sekali Palestin. Okay. Dan yang ketujuh adalah corruption. Ini adalah masalah yang paling utama lah, dan negara kita pun ada. Sometimes pembalakan secara haram dan pemburuan haiwan-haiwan dibuat kerana undang-undang tu ada, tetapi masalah rasuah tu memanglah menyusahkan. Okay, so ini adalah antara perkara-perkara yang dari segi politik yang menyebabkan susah ataupun menjadi halangan untuk mencapai sustainable development. Okay, faham tak kelas? Faham tak yang ni? Masalah politik. Alright. Okey, yang kedua masalah ataupun halangan dari segi ekonomi. Okey, yang pertama sekali, lack of financial resources to plan and carry out the sustainable development. Bukan tak nak buat, bukan tak nak lengkapkan ke 17 SDG tu, tetapi masalah keuangan dalam sesebuah negara. Dia tak ada duit. Okey, kalau katakan nak buat no hunger, kita tak mampu, kita bukannya negara yang kaya. No poverty, zero hunger, no poverty. No, we have problems. We have problems in terms of money to carry out all the plan. Kalau lah kita ni banyak duit, semua benda kita nak buat. Macam lagu apa? Lagu ultimate tu, kalau aku kaya, hari-hari, hari raya, betul tak? Dan kita semua jiran-jiran tetangga kita nak belanja, beli kereta untuk mak pergi pasar je. Kalau kaya semua benda nak buat. Masalahnya tak ada duit tu nak buat. Okay. Focused economists observe that the dominating development model tends to focus on economic growth as precedence rather than people rights or welfare and environmental process and limits. Okay, ingat tak 3 pillars yang kita belajar tu? Ekonomi, environment dan social. Kalau ikut sebenar-benarnya, orang akan lebih mementingkan duit daripada environment dan daripada social. Of course lah, duit sekarang ni orang tak main dah parang-parang pisau ke apa. Orang sekarang semua pandang duit. Okay, kalau benda yang boleh buat duit, itulah orang buat. Okay, so menyebabkan 2 aspek yang lain dalam sustainable development, iaitu social dan environment, kurang diambil berat lah. International income inequality mainly due to economic growth and faster population growth in developing countries. Okay. Maknanya di satu dunia ni kita ada dekat 200 negara dengan 7 bilion penduduk ni. Okey, setiap negara tu dia tak sama. Okey. Contohnya kalau US, mana kaya US, Japan, negara kita ni especially negara developing countries macam kita, dah lah tak kaya sangat, beranak ramai, jadinya makinlah menyebabkan kemiskinan. Okay, orang kata tidak sama rataan dari segi income. Okay, macam US, dia boleh provide yang terbaik. Kamu tahu tak, kalau kat US, kalau penganggur siap ada allowance pengangguran. Maknanya penganggur orang pula bagi allowance, kerajaan bagi allowance kalau menganggur. Bayangkanlah, punyalah macam dia orang ada ekonomi yang strong. Kalau kat Jepun, dia punya sistem dia, facility dia, sekolah dia canggih. Cuba bandingkan sekolah kat US, dekat Afrika pula. Memanglah kadang-kadang sekolah duduk atas tanah je sebab dia tak ada duit. Okay, tak ada duit nak buat semua benda tu. Memang dia pentingkan education. Siapa yang tak nak yang terbaik? Okay, kalau ada satu sekolah tu, kat Kelantan juga Misha cakap adik dia, wajib semua ada iPad, semua nota sekolah, semua nota, semua apa-apa ada iPad. So buat ODL pun tak kisah. Yang income banyak kena beli iPad, yang income tak banyak sangat tapi pelajar sekolah tu sekolah akan sponsor. Why? Sebab dia ada duit. Okay, so ada je saudara media susah-susah rupanya langsung tak PDPR sebab handphone pun tak ada. Bayangkan masalah ekonomi ni, Worldview towards environment requires a shift in the worldview from treating the environment as part of the economy to treating the economy as part of the environment. Susah. Sebabnya apa? Sebab orang tak pandang dah environment. Okay? Sebab orang selalu pandang duit lah. Macam media jual dah Apple 2 beranak tu. Rasa macam tak ada duit je, lepas tu nak kena beli dedak banyak sangat jual je lah. Okay, bukan sebab apa, sebab rasa macam dah terlampau banyak sangat. Orang tahu kan kambing media berbelah-belah ekor. Lepas tu kan mengembek-ngembek beg di bising juga nak tidur, takut jiran. Dedak dia mahal ke madam? Dedak dia mahal ke? Macam dulu RM48, sekarang dah jadi RM55. Lepas tu bukannya dia orang makan 3 ketul sehari, kamu tahu tak, berguni seminggu dia orang makan.
Jadi macam lepas tu orang kata lah jual lah kan. Kalau kamu jual tak penat jugalah nak beli banyak sampai 14 ekor kan. Beranak kan. Tapi okey lah boleh jual tu ada orang orang beli. Sedih juga tengok Apple dengan anak dia 2 ekor tu. Kecil lagi baru beranak 2 minggu lebih kan. Lepas tu Apple tu mana beli dia daripada dia baby lagi. Tapi Mary fikir biarlah. Tak nak sayang-sayang pun. Ni hamster dia beranak pula. Ada berbelah-belah pula hamster dia tu. Lepas tu kucing beranak. Medan pun nak beranak. Habis semua orang nak beranak dalam rumah ni susah juga pening. Medan nak menanggungnya. Jadi lebih baiklah Medan jual. Tak mahal pun Medan jual 3 ekor tu. Tapi baby lah kan. Kambing betina seekor besar. 2 ekor kecil. Medan jual je macam jadi 800 je. Biarlah ambil-ambil lah. Medan pun penat nak menjaganya. Biar lagi tu 10 ekor kalau korang nak. Nak buat tunggang-tunggang ke Zaki. Boleh. Okay. Ada Jack. Ada usop punya itik 2 ekor molek je hidup. Yalah bila tak bagi makan pun duduk makan apa dedak kambing je. Ikut mula hidup pula 2 ekor tu molek ada. Okey biar je. Yang Okay. tetap terang lagi daun. Daun apa? Kat kambing-kambing tu. Ha. Bagi tapi kamu tak nak pergi ceruk rupuk tu malah kamu tahu tak. Panas-panas bulan-bulan puasa ni. Jadi dia bagi makan dedak mudah sikit tapi memang itulah memang tak ada kawasan. Kalau ada kawasan, boleh kita lepas dia meragut-ragut kan. Sekarang ni madam ni duduk kat kawasan perumahan. Kalau lepas-lepas dia makan pokok bunga orang, bergaduh pula jiran-jiran. Lepas tu kita pun nak pergi ceruk rupuk pun tak ada. Tu yang bagi dedak tu. Faham tak? Kalau ada tanah Zaki, madam nak lepas dekat padang. Biar dia makan, tahu balik-balik sendiri. Tapi tak boleh. Madam duduk kat kawasan perumahan. Nanti kalau dia masuk-masuk rumah orang, bahaya. Okay? Takut jiran sound je. Itulah masalahnya. Okay. Okay, ni obstacles in sustainable development in terms of social. In terms of social, okay. Population growth. Pay with unsustainable consumption and production patterns among the wealthy are the biggest social challenges to achieving sustainable development in the world. Okay. Kamu tahu tak kerana ni masalah dari segi manusia pula, social, okay. Pertumbuhan populasi yang semakin tinggi. Malaysia pun sama. Sebab apa? Sebab orang kata sekarang ni perkhidmatan kesihatan baik, bagus. Orang tua pun, orang kata jangka hayat pun lama. Kita ni dah mencapai negara tua dah sebab ramai orang tua yang macam orang kata sihat, boleh hidup lama. And then baby lahir pun kalau dulu mesti kita dengar kan atuk kita ada 10 adik-beradik tapi mati 5 sebab dulu mana ada macam orang cocok-cocok bagi vitamin tahu-tahu mati demam-demam mati je. Mak Meda cakap macam tu lah, adik-beradik dia ramai mati sebab kan sekarang ni kan kalau orang dah bersalin datang rumah check. Okay, sebab nak bagi baby tu orang kata survive. Macam Meda sendiri dulu, Meda ingat masa anak sulung, Meda tak suka pergi klinik. Klinik 3 jam kalau pergi, kalau kita nak check macam mana. Dia tanya kita makan apa, kenapa macam ni, kencing manis ke apa, semua ditanya lah. So Meda ni macam buat lereng-lereng, Meda tak pergi. Kamu tahu tak, datang klinik ke rumah Meda, nurse 3 orang, turun daripada kereta, kenapa tak datang ni klinik? Jangan main ya. So dengan orang kata hikmat kesihatan yang bagus, semakin hari semakin bagus, population pun grow lah, maknanya meningkat. So bila orang dah ramai, betul tak? Duit diperlukan untuk bagi makan, kena pair with unsustainable consumption, maknanya berlebihan macam ni makan, patutnya orang kata makan secara berlebihan yang unsustainable. Itu bukan makan untuk cukup, kita makan secara berlebihan ataupun tak guna membazir buang kan. So and then tapi ni antara orang-orang kaya lah adalah masalah yang besar lah untuk mencapai sustainable development. Bila dia jadi membazir, yang tu yang tak sustainable tu ya. Boleh kita nak guna macam yang dia cakap lah, tapi agak-agak patut. Macam pagi tadi kamu tak sama dia buat apa. Dengar pula. Ni dia masak 3 ekor ayam kampung. 3 ekor. Dia macam ya Allah banyaknya. Dia buat kerutuk ayam kampung sebab jiran sebelah tu bagi ayam. Bukanlah macam dia sukalah dengan jiran sebelah ni bela ayam pula dekat 50 ekor. Agak serabut-serabut bela ayam 50 ekor, dia berilah sama Medan 3 ekor. Dan dia katalah, dia cakap macam tolonglah tolong masakkan, sama dia kan pandai masak. Dia kata tolong masakkan, nanti dia ni lah
dia bagi kita, macam kongsi sekali lah masakan. Sama media pun apa lagi bersemangat lah. Daripada semalam lagi duk sembelih ayam tu, duk masak. Duk aku sedap tapi 3 ekor macam nak kenduri. Lepas tu media macam jangan. Dah lah ayam tu media selalu bagi makan. Maknanya kalau nasi tak habis media campur-campur. Jadi media jadi macam ya Allah tak ada elok berlari ayam tu. Tiba-tiba dah kena sembelih kan. Tapi dah makan tu sedap lah pula sama media buat kerutuk tu. Lepas tu 3 ekor, 2 family, bukan makan sangat, 3 ekor, lumayan ke lah. Lepas tu Medan pun cakap, Medan pun letak dalam bekal-bekal, Medan suruh bagi kat saudara. Sebab Medan rasa macam, faham tak, takut tak habis, membazir. Medan tak suka tengok benda-benda macam membazir-membazir macam tu. Bagi kat orang biarlah, tak apalah. Macam tu je lah. Kan, ayam dapat free je pun. Tapi orang kata Medan tak suka tengok nyawa ayam tu sia-sia kalau kita tak makan. Dia elok hidup. Lepas kita pun sembelih nak buat makanan. Lepas tu tak habis kita campur pula kan. Dia macam boleh bagi kat saudara lah. Dia cakap tu tadi sama Medan pun akul lah, berilah sebekah. Medan tu banyak letak awak ni biarlah pahala. Dia cakap gitulah. Tapi nampak ada je lagi tu, tak apalah buat makan sehari hari ni. Nak habis tu alhamdulillah lah bagi 3 keluarga. Okay, cukup kot. 3 ekor. Okay. So, absent of a significant change in human behavior, sustainability will not be potential. Ni, human behavior ni, sampai bila kita macam nak betul-betul jaga environment, betul-betul nak berjimat. To be honest, Medan dulu sangat selok kalau bab kalau recycle. Tapi lepas tu macam nak cari, mula-mula ada kat Jertih tempat nak recycle, selok lah Medan menghantar plastik ni, nampak ni plastik kan buat recycle tu, lama-lama dia tutup tu pusat recycle kat sini, dapat duit tapi murah je lah RM1. Dia macam jadi happy sebab Medan kononnya jadi part of recycling lah, menghitar semula. Selok lah Medan ni, ini kertas, plastik, kertas dengan plastik dia nak. Lepas tu Medan pun hantar pergilah cik suka lah kononnya. Tiba-tiba ditutup kawasan tu, dibuka kat Melo. Tak semangat takkanlah Medan nak bawa plastik, nak bawa kereta bawa jauh sampai ke Melo daripada dia besut ni. Kan? Tak jadi. Jadi orang kata kita ni, perangai kita nak support sustainable development pun tak berapa nak ada semangat. Itu maksudnya kita kena sentiasa educate lah sebenarnya. Okay. Yang ketiga, inadequate interaction between civil society and government. Civil society ni macam yang korang akan buat nantilah NGO. So NGO ni memanglah dia bukan profit. Dia bukan nak dapatkan keuntungan tapi dia nak macam orang kata nak pupuk semangat yang bagus, macam nak sustainable. Tapi sometimes kerajaan perlu support. Okay, usaha mereka ni kalau tidak tak jadi apa. Tapi the problem is interaksi antara kedua-dua ni tidak mencukupi. Okay, itu yang jadi halangan untuk capai sustainable development ni. Okay, yang keempat, insufficient incentive to the private sector to pursue sustainable development. Kurangnya insentif atau galakan kepada sektor swasta untuk pursue sustainable development. Okay, sebab dia rasa buat apa nak buat, dia fikirkan profit, kerajaan pun tak ada insentif atau tak support mereka. Itulah. Dan yang kelima, limited awareness about sustainable development among both politician and civil society. Dan kita pun kurangnya kesedaran tentang sustainable development. Kalau kita tak belajar subjek ni, kita tak cara pasal sustainable development. Awareness. Okay, kalau kamu tengok cerita-cerita orang putih, kamu tengok, kamu perasan tak dia orang pegang, kalau keluar pada macam 7E ke apa, mana ada plastik, semuanya macam dia orang pegang macam beg kertas letak barang-barang dalam tu. Betul tak? Jarang tengok plastik. Cuba kamu perasan cerita orang putih. Betul tak? Mereka memang no plastik. Betul. Kita ni tak ada plastik, rasa boleh gila. Betul tak? Kalau tak ada plastik ke, tak boleh. Medan dulu pernah lah selak tak saya plastik kan. Cik nak pegang semua ni. Beras, roti, jatuh semua. Kan? Orang kata, susahnya kita tak biasa. Kita memang memerlukan plastik sengit-sengit tu. Apa orang panggil? Supit gelenyar ke orang Kelantan panggil? Ke apa? Supit kat orang. Supit kat orang. Mesti kalau tak ada tu. Lepas tu dah hari kita simpan pula dalam laci siapa bertambun-tambun. Betul tak? Akhirnya gitu je lah. Okay. So in terms of culture lah. Okay. Yang seterusnya obstacles yang seterusnya segi budaya lah. Budaya ni orang kata kalau kamu tengok bukanlah budaya dari segi budaya
Cina budaya India, no. Ni culture ataupun kalau kamu belajar organizational behavior kamu akan faham. Culture is the antecedent or the condition influencing the adoption of sustainability. Maksudnya kita ni sendiri, budaya kita ni ataupun semangat dalam jiwa kita ni nak ke terima sustainability. Okey, kalau tengok daripada teori Hofstede ni, okey, ada 4 dimension of budaya: individualism, masculinity, femininity, power distance and uncertainty avoidance. Okey, dan value-value yang berbeza-beza ni, okey, dia akan menjadi salah satu punca kenapa tak boleh nak sampai sustainability. Okay. So kalau kita future orientation, ataupun kita adalah sebuah budaya yang sentiasa memikirkan masa hadapan, kita akan caralah pasal sustainable development. Tapi kalau kita adalah orang yang tidak memikirkan masa depan, tak payahlah kan. Mesti kita macam buat apa nak fikir, kita nak hidup hari ni. Macam tu. Okay. So globe itu satu organisation lah. Dia buat satu ni, dia keluarkan beberapa amalan-amalan yang boleh menyokong sustainability. Yang pertama, future orientation. Future orientation ni maknanya satu budaya yang sentiasa memikir ke hadapan. Yang kedua, gender egalitarianism. Ni maksudnya orang kata kalau feminin, dia akan lebih sayangkan kepada environment lah. Okay. Yang ketiga, uncertainty avoidance. Uncertainty avoidance maknanya orang yang suka mengelakkan benda-benda yang akan berlaku, benda-benda yang tak pasti. Okay, yang keempat, power distance. Benda ni adalah pasal sejauh mana kita hormat dengan authority. Kalau power distance tu low, memang kita tak hormat sangat. Kalau power distance tu high, kita akan ikut apa yang kerajaan cakap. And then performance orientation. Okay. Ni tak payahlah ni cakap sangat, tapi okay, yang last sekali, nak habis dah. Okay, yang last sekali adalah pasal teknologi. Okay, teknologi adalah juga menjadi salah satu sebab kenapa susah nak capai sustainable development ya. So kita kena faham teknologi ni sangat-sangat penting untuk capai sustainable development. Okay. Dan teknologi ni pula datang dengan kos. Faham tak? Memanglah kita nak mesin, kita nak benda ni yang anti-pollution, tapi semua benda tu duit lah. Kamu tahu tak iron Laura Star yang Nilofa pakai tu, kamu tahu tak iron tu berapa harga dia? Cuba teka, cuba Medan nak kamu teka. Tak payah Google lah. Iron. Laura Star ke Laura benda tu nama macam kelakar, tapi kalau iron Philip tu harga dia 1,500 dekat 2,000 pun kita rasa dah mahal kan. Iron Laura Star tu Medan nak tanya. Sepupu Medan dia kata, teringin nak beli berapa harga? 3,000 ke? Medan tanya, taklah, teka berapa harga dia. Cuba kamu buat teka-teka bodoh-bodoh saja je. Iron 5,000 Medan. 9,000. 13,000 korang. Streka nanti apa? 13,000. Tapi itulah teknologi. Dengarnya, kalau dia iron memang cantik, baju pun tak tahulah baju jadi apa ni lah kan. Kita pakai iron Philips pun dah suka-suka dah. Okay. Tapi itulah dia, teknologi yang bagus datang dengan duit. So sometimes, itulah masalah dia punya cabaran how to improve these technologies. Tadi Madam baru dapat bil api lah. Bil api Madam bulan lepas 400 lebih. Betul tak? Macam ramai sangat dalam rumah ni. Padahal Madam dengan anak-anak kecil je. Punyalah asyik pasal aircon je agaknya sampai banyak tu. Kalau lah Madam ada duit untuk buat tenaga solar. Tapi masalah lah. Okay. How to accelerate cost reduction and achieve meaningful changes. Macam mana kita nak dapatkan kos tu murah tapi perubahan yang besar. Susah, okay? How to integrate them along consistent development path that
respond to specific local and sectoral needs. Okay. So macam mana kita nak gunakan teknologi tu untuk capai keperluan kita. Okay. How to provide incentive and mechanism for rapid innovation, diffusion and knowledge sharing. Macam nak buat inovasi. Cuba kalau media suruh kamu masuk pertandingan inovasi, cipta apa-apa. Baru-baru ni kan media masuk pertandingan inovasi. Lepas tu nak mencipta apa? Cuma kamu rasa apa yang kamu nak cipta? Tak terfikir juga kita tak benda yang boleh mengubah dunia. Contohnya kan bila tengok yang bagus kan sabun kan datangan kertas apa. Rupanya sekarang ni ada sabun yang jenis disekepis-kepis kalau kita basuh-basuh dia hilang je macam tu. So tak payahlah nak ada bekas-bekas. And then sometimes botol air tu kan, botol air tu orang kata air tu ialah untuk ni, tapi botol tu, masalah botol plastik tu menyebabkan masalah environment. So ada orang cipta macam guna alga, letak air dalam tu. Maknanya minum pun hilang gitu je. Macam tu. Tapi macam kita nak mikir benda tu. Untuk dunia ni pening kepala, tak apalah guna plastik je lah. Kita mudah je guna plastik je, okay? Okay, so nak memikirkan lagi antara keuntungan dan juga investment towards sustainable technologies. Okay. So, secara conclusionnya, teknologi ni bukanlah semata-mata teknologi yang menyebabkan kita tak capai. So, banyak lagi contohnya ekonomi, sosial dan budaya kita. Ekonomi, sosial dan politika, cabaran dari segi ekonomi, sosial dan politika berkait rapat dengan changing land use pattern so that such life macam ni lah. Janganlah kerana kita rasa tak ada duit lah nak berubah sustainable. Sometimes kita kena start dengan attitude kita dulu. Itulah maksudnya. Penting lah. Alright. Habislah chapter 6. So faham tak apa yang kita belajar hari ni? So maksudnya apa yang kita belajar hari ni adalah pasal orang kata kita belajar pasal kenapa sustainable development ni jadi susah nak apa orang kata nak capai. Kerana ada 5 perkara itulah, iaitu dari segi politics, kalau ada corruption, kalau kita ada, ini Madam rap semulalah, kalau kita ada leader yang tak cakna mana, faham tak? Dari segi ekonomi, duit tak ada nak buat serba-serbi yang sustainable development. Social ni culture, orang kata social ni masalah rakyat sendiri yang tak nak buat, waktu population yang semakin ramai-ramai, okay? Jadi macam, kamu tahu tak, semakin ramai orang yang ada dalam dunia, semakin banyak pencemaran yang akan berlaku. Betul lah, setiap orang tu, ingat tak yang media ajar tu, yang carbon lah, ecological footprint lah, ada tak media ajar? Setiap orang mesti ada bekas dia. Kita keluarkan kita keluarkan karbon dioksida, kita membuang, semua benda tu menyebabkan alam tercemar, betul tak? So kamu bayangkan, semakin ramai orang yang ni kan, semakin teruklah, okay? And then teknologi, culture, budaya kita sendiri, dan of course last sekali adalah teknologi. So kita ada belajar 5 lah cabaran. Okay, alright. Ada apa-apa nak tanya tak? Mina rasa chapter ni agak simple, betul tak? Just cabaran, kamu ingat je 5 cabaran tu, nanti kamu pun elaborate lah apa-apa cabarannya. Alright, senang. Okay. Fa, okay tak tu Fa? Ya, sihat belaka tak tu? Rafiqah, kenapa masuk lambat hari ni? Solat dulu madam. Alhamdulillah. Bercahaya wajah tu, keimanan. Ya? Main. Bacalah Zuhur masuk kedua. Zuhur awal lah ni. Okay. Okay lah, tak ada apalah. Je lah kita buat perjumpaan anak PA. Madam stop dulu recording ya. Okay.